Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda di dalam subjek Sains Sukan tingkatan 5 di dalam bidang 4 iaitu kecergasan dan persediaan fizikal. Okey, unit 4.4 kaedah latihan fizikal yang kedua. Pada akhir bab ini, murid akan dapat menghitung beban latihan selepas melakukan latihan jarak jauh perlahan, long slow distance ataupun LSD, dan sebelum latihan jeda berdasarkan intensiti dan isi padu latihan. Dapat juga merancang dan melaksanakan satu sesi latihan fizikal bagi sukan yang dipilih, boleh menerangkan perbezaan antara keletihan dan kelesuan otot serta dapat merancang strategi mengurangkan keletihan dan kelesuan otot semasa melakukan latihan fizikal. Okey. Pemboleh ubah dalam latihan fizikal. Keberkesanan sesuatu program latihan bergantung kepada pemboleh ubah tertentu. Jurulatih harus sentiasa memantau kesan pengubah-suaian pemboleh ubah ini agar atlet memperoleh manfaat sepenuhnya dan tidak mengalami kelesuan atau kecederaan semasa menjalani latihan. Okey, maksud sini adalah ubah suai latihan. Itu maksudnya pemboleh ubah. Kita boleh ubahkan apakah program yang kita buat untuk latihan fizikal atlet. Okey. Isi padu dan intensiti latihan. Ia adalah merupakan contoh pemboleh ubah yang terlibat dalam memastikan keberkesanan sesuatu program latihan. Perubahan pada kedua-dua pemboleh ubah ini bergantung kepada objektif dan matlamat program latihan. Okey, tengok dulu apa di isi padu. Isi padu latihan bermaksud jumlah aktiviti. Okey, jumlah aktiviti iaitu kuantiti yang dilakukan semasa latihan. Komponen yang dianggap sebagai isi padu latihan adalah, yang pertama adalah tempoh latihan. Contohnya masa yang kita ambil sewaktu latihan daya tahan kardiovaskular. Yang kedua, jarak larian. Contohnya kita mengukur jarak dalam latihan daya tahan kardiovaskular. Yang ketiga adalah ulangan dan beban dalam latihan bebanan. Contoh, mengukur latihan bebanan menggunakan formula berikut. Bilangan set darab ulangan darab beban. Okey, intensiti pula, ia bermaksud kualiti sesuatu latihan. Intensiti diukur melalui kuasa iaitu jumlah tenaga yang dihasilkan dalam satu masa. Komponen yang boleh digunakan untuk mengukur intensiti latihan adalah yang pertama, kelajuan perlakuan. Intensiti sesuatu latihan boleh dianggar melalui tekanan mental seperti konsentrasi atau tumpuan semasa melakukan sesuatu aktiviti. Contoh untuk atlet sukan tempur seperti taekwondo atau judo, perlu memberi tumpuan sepenuhnya kepada pergerakan lawan semasa bertanding. Okey, yang kedua, beban atau rintangan yang diatasi dalam satu masa. Okey, ia boleh diukur melalui peratus keupayaan mengatasi beban maksimum sebanyak satu ulangan, iaitu one repetition maximum. Ukuran ini diperoleh dengan kemampuan pelaku mengangkat satu beban sekali sahaja. Nilai tersebut ialah beban 1 RM. Intensiti latihan bebanan ditetapkan dengan menghitung peratus daripada 1 RM untuk latihan bebanan. Okey. Yang ketiga, sistem tenaga yang terlibat. Perubahan sistem tenaga aerobik kepada anaerobik bergantung kepada intensiti latihan. Tempoh latihan atau aktiviti fizikal tidak akan bertahan lama sekiranya sistem tenaga anaerobik digunakan kerana penghasilan asid laktik menyebabkan kelesuan otot. Yang keempat, kadar nadi latihan iaitu peratus kadar nadi maksimum. Perubahan ini boleh dikesan melalui kadar nadi. Intensiti latihan melebihi 80% daripada kadar nadi maksimum akan menyebabkan fisiologi tubuh kita bertukar daripada sistem tenaga aerobik kepada sistem tenaga anaerobik. Okey. Proses pemantauan boleh kita lakukan untuk mengesan
kadar denyutan jantung. Okey, dengan memasang alat ni alat ni dia jam bersama dengan heart rate monitor di sini. Kalau tengok dari segi jam ni, ia daripada jenama Sunto. Okey, praktis kemahiran. Pakai pengesan kadar heart rate monitor tadi, ambil bacaan ketika buat aktiviti atas treadmill atau basikal ergometer. Pengiraan beban latihan. Tahap ketekapan aerobik atlet adalah asas yang baik digunakan bagi merancang kesesuaian beban latihan. Walaupun nilai VO2 max ialah pengukur daya tahan aerobik paling tepat, namun kaedah yang lebih praktikal digunakan untuk menghitung beban latihan atlet adalah dengan menggunakan kiraan sasaran kadar nadi latihan ataupun target heart rate, THR. Boleh gunakan formula di bawah. Kadar nadi maksimum iaitu KNM sama dengan 208 tolak dalam kurungan 0.7 darab umur tutup kurungan. Ini sumber daripada Tanaka et al. 2001. Kadar nadi latihan yang bersesuaian mengikut objektif latihan. Kalau nak latih aerobik, 60% hingga 70% daripada kadar nadi maksimum. Kalau untuk anaerobik, peratusnya antara 75 hingga 90 daripada kadar nadi maksimum. Baik, contoh di sini. Sekiranya Ahmad berumur 17 tahun, kadar nadi maksimum direkodkan adalah 196. Maka, kadar nadi Ahmad untuk latihan aerobik ialah antara 127 hingga 147 denyutan seminit. Okey, ini contoh nadi yang kita boleh kira lah. Okey, jadual 4.24 di bawah menunjukkan isi padu dan intensiti latihan mengikut kategori atlet. Beban latihan dirujuk pada THR dan Rate of Perceived Exertion, RPE, seperti dalam jadual 4.5 nanti. Okey, kadar persepsi latihan RPE ni merupakan salah satu proses untuk pemantauan intensiti. Okey, tengok di sini. Atlet baru, pertengahan dan elit. Isi padunya ni jumlah minit, pertengahan dia naikkan sikit, atlet elit kurang. Tetapi intensitinya tinggi. Okey, makin elit dia makin tinggi, RPE dia pun makin tinggi. Okey. Info khas sini baca di sini intensiti boleh diukur melalui maklum balas daripada individu atau atlet dengan menggunakan carta Rate of Perceived Exertion. Okey. Ni contohlah di sini. Okey. Skala 0 hingga 10, aktivitinya rehat, sangat senang, agak senang, susah. Ni ada peratus di sini. Okey. Penggunaan tenaga. Hijau ni kosong lagi. Masuk warna yang sini dah aerobik, sini dah jadi anaerobik. Okey, ini ada dalam kuteks, boleh rujuk dia nanti dalam kuteks. Okey, atlet baru, beban latihan semakin meningkat sejajar dengan prinsip progresif dalam latihan. Tengok 4.26 punya jadual. Contoh latihan beban. Contoh beban latihan. Minta maaf saya. Minggu 1 hingga 4 hingga minggu 11 hingga 14. Maksudnya ada 4 sini tahap atlet untuk berlatih lah. Okey, atlet baru dari segi kekerapan dia 3 hingga 4. Kalau atlet dah masuk minggu 11, dia dah jadi 4 hingga 5. Isi padu iaitu tempoh latihan makin lama, makin tinggi makin lama. Intensiti dia pun makin meningkat, RPE pun makin meningkat. Tapi hanya setelah berada pada minggu ke-11 hingga 14. Itu untuk atlet baharu. Baik, hubungan antara isi padu dengan intensiti latihan. Interaksi antara isi padu dengan intensiti latihan merupakan asas kepada sesuatu program latihan. Manipulasi antara dua pemboleh ubah latihan bukan sahaja mematuhi prinsip latihan, malah akan memberi kesan terhadap adaptasi fisiologi dan peningkatan prestasi seseorang atlet. Hubungan antara isi padu dengan intensiti latihan ialah berkadar songsang. Sekiranya isi padu latihan ditambah, maka intensiti latihan perlu dikurangkan dan sebaliknya. Contoh inilah.
isi padu jika ditingkatkan, turunkan intensiti. Jika nak naikkan intensiti, kena turunkan isi padu. Jika dua-dua naik, atlet berkemungkinan boleh cedera. Jika dua-dua diturunkan, atlet tidak akan mengalami sebarang peningkatan prestasi. Okey, ini jadual 4.27, isi padu dan intensiti latihan. Okey, kalau untuk latihan aerobik, isi padunya mesti tinggi dan mesti rendah intensiti. Jika anaerobik, rendahkan isi padu dan tinggikan intensiti. Okey. Baik. Daya tahan kardiovaskular dapat dibina dengan isi padu latihan yang tinggi dan intensiti yang rendah. Kaedah ini biasanya dilakukan pada awal program latihan bagi membina asas daya tahan kardiovaskular atau aerobik supaya atlet boleh bersedia menghadapi latihan yang lebih berat menjelang pertandingan. Beberapa kaedah boleh digunakan untuk memanipulasikan kedua-dua pembeli ubat tersebut seperti menambah ulangan atau jarak larian setiap set latihan, iaitu isi padu, dan mengurangkan beban atau kelajuan, iaitu intensiti. Intensiti latihan meningkat dan isi padu menurun apabila atlet sudah menyesuaikan diri dengan latihan dan bersedia untuk bertanding. Intensiti latihan perlu ditambah secara beransur-ansur sehingga hampir dengan intensiti semasa pertandingan. Okey. Tengok jadual 4.28 di sini. Okey. Persediaan umum. Isi padu tinggi, intensiti rendah. Dia untuk membina daya tahan aerobik dan otot. Hingga dah sampai ke tahap pertandingan, isi padunya rendah, intensiti tinggi untuk pamerkan prestasi terbaik dalam pertandingan. Ini adalah sumber Bompa dan Huff 2009. Okey. Jadual 4.29, contoh beberapa strategi yang boleh digunakan untuk mengubah isi padu dan intensiti latihan. Isi padu ni adalah dalam tempoh latihan, berapa kerap kita berlatih, berapa ulangan dan set yang kena buat, jarak atau masa yang perlu dilalui, bilangan kebenaran teknikal. Intensiti pula, kelajuan perlakuan, beban, contohnya peratusnya begini, masa rehat antara set, kadar denyutan nadi latihan dan bilangan pertandingan. Okey, ini nak bezakan isi padu, intensiti. Sumber oleh Hogger and Hogger 2013. Baik, merancang isi padu dan intensiti latihan. Perubahan isi padu dan intensiti yang perlahan menyebabkan kadar kemajuan atlet lambat. Okey, dan mungkin tak akan sampai ke puncak semasa pertandingan. Sebaliknya, perubahan isi padu dan intensiti latihan yang mendadak pula akan menyebabkan atlet terlebih latihan dan boleh menyebabkan prestasinya mendatar atau menurun serta mungkin boleh berlaku kecederaan. Okey. Oleh itu, perancangan dan penentuan peratus isi padu dan intensiti latihan perlu mengambil kira perkara berikut. Yang pertama, keperluan sukan spesifik. Sukan mempunyai keperluan fisiologi yang khusus. Acara sukan seperti lari pecut, lontar peluru, renang dan basikal jarak dekat memerlukan latihan intensiti tinggi untuk membina kuasa, kekuatan dan kelajuan. Latihan untuk acara jarak jauh pula dan triathlon serta basikal lebuh raya memerlukan intensiti yang rendah tetapi isi padu latihan tinggi. Okey, acara yang melibatkan kemahiran teknikal tinggi seperti gimnastik, terjun dan badminton memerlukan latihan berintensiti tinggi kerana penggunaan sistem tenaga dominan anaerobik. Begitu juga dengan sukan berpasukan seperti hoki, bola sepak dan rugby di mana melibatkan latihan taktikal dan musim pertandingan yang lama. Kena tengok apa kita nak rancang. Pertama tadi adalah keperluan sukan spesifik. Okay, yang kedua, tempo dan fasa latihan. Tempo dan fasa program latihan perlu mengambil kira isi padu dan intensiti latihan. Isi padu latihan tinggi dan intensiti latihan rendah perlu semasa fasa permulaan latihan atau persediaan. Semakin hampir dengan pertandingan, semakin tinggi intensiti latihan dan semakin berkurang pula isi padu latihan. Yang ketiga, tahap perkembangan dan kecerdasan atlet. Atlet yang cergas dan lebih mahir akan mengalami penyesuaian berbeza
berbanding atlet kurang cergas. Prinsip latihan perbezaan individu perlu dipatuhi agar memperoleh manfaat daripada program latihan yang dirancang khusus untuk individu tersebut. Okey, perancangan dan pelaksanaan latihan fizikal. Setiap sukan mempunyai ciri keperluan fisiologi dan sistem tenaga sendiri. Selain itu, keperluan kebaran teknikal dan taktikal juga membezakan sesuatu sukan dengan sukan lain. Program latihan dikatakan berkesan apabila program tersebut bukan sahaja dapat mencapai matlamat atau objektif, malah diurus secara sistematik. Program latihan fizikal secara menyeluruh boleh dibahagikan kepada fasa tertentu dengan objektif latihan yang spesifik. Pembahagian program latihan kepada beberapa fasa dikenali sebagai periodisasi latihan. Okey, Bompa dan Hall 2009. Satu program latihan biasanya terbahagi kepada 3 fasa, iaitu fasa persediaan. Ia boleh dibagikan kepada persediaan umum dan spesifik ataupun khusus. Fasa ini bertujuan menyesuaikan atlet untuk latihan yang lebih berat dan bersedia untuk pertandingan. Tempoh fasa ini adalah antara 8 hingga 12 minggu. Okey, so ambil masa yang lama. Yang kedua, fasa pertandingan. Boleh bagi kepada fasa pra-pertandingan dan semasa pertandingan. Fasa ini bergantung kepada format pertandingan sesuatu sukan. Sekiranya format pertandingan adalah secara liga, maka tempoh pertandingan boleh ambil masa antara 3 hingga 5 bulan. Format pertandingan dalam bentuk kalah mati pula adalah lebih singkat. Ambil masa 3 hingga 7 hari. Okey, fasa transisi yang ketiga. Ia merupakan proses pemulihan fisiologi dan psikologi selepas tamat sesuatu pertandingan. Latihan pada fasa ini adalah latihan ringan bertujuan mengembalikan kecergasan fizikal dan mental bagi menyediakan atlet untuk latihan pada musim hadapan. Okey, ada 3 fasa. Baik, tengok di sini. Fasa persediaan pertandingan transisi. Persediaan tujuannya adalah menyediakan atlet untuk pertandingan masa sebaik sahaja bermula program latihan. Ini ketika pertandingan, tujuan dia adalah mengekalkan tahap kecergasan dan kemahiran dalam pertandingan bermula dari pertandingan pertama hingga perlawanan terakhir masanya. Transisi pula adalah tujuannya memastikan atlet pulih dan bersedia secara fizikal dan mental untuk musim hadapan. Masanya 2 hingga 3 minggu selepas tamat perlawanan terakhir musim. So kena tahu masa-masa dia untuk kita buat latihan. Contoh perancangan dan pelaksanaan satu sesi latihan fizikal untuk bola sepak. Ini ada dalam buku teks. So dia bagi contoh untuk bola sepak. So kita boleh tengok contohlah. Okey. Pertama, periodisasi latihan fizikal. Okey, ini untuk latihan tahunan. Aktiviti fizikal masa fasa persediaan umumnya adalah daya tahan aerobik, kekuatan otot, daya tahan otot. Spesifiknya adalah daya tahan anaerobik, kelajuan, ketangkasan, kuasa. Semasa pertandingan, kekalkan kecergasan fizikal, transisinya rehat aktif, main sukan lain, daya tahan aerobik, flexibility. Ini waktu latihan lah. Okay. Sesi latihan mingguan pula. Aktiviti fizikal, hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari seminggu. Hari pertama kita buat ini, hari kedua bebanan, hari ketiga RSD ataupun fartlek, hari keempat, hari keenam rehat, hari ketujuh perlawanan. So nak kena ingat di sini, 1 hari rehat sebelum perlawanan. Ni kalau perlawanannya seminggu sekali. Kalau perlawanannya 2 kali seminggu, kena buat plan lain lah. Okey, ketiga, perincian latihan fizikal. Latihan LSD, 30 minit lari atau 3 km. Kekerapannya 2 kali seminggu. Fartlek, jogging, pecut, jalan, strike keliling padang bola 30 hingga 40 minit sekali seminggu. Ini untuk aerobik. Untuk anaerobik, jeda jarak dekat, lari pecut separuh padang bola dan jalan kembali ke garisan permulaan. Okey, maknanya satu padang bola tu separuhnya lari pecut.
Okey, dan jalan hingga kembali. Lagi satu jalan hingga sampai ke garis yang tadi mula. 10 ulangan. Satu set maknanya. Jadi 3 set. 30 ulangan lah di sini. Okey. Dengan rehat 3 minit antara set. 2 kali seminggu. Itu untuk anaerobik. Untuk otot rangka, latihan litanya, nimbang bola, bangkit tubis, para ni ada sinilah. Seminggu sekali. Bebannya, ni nak boleh buat di sini. Seminggu sekali. Plyometrik, seminggu sekali. Ini perincian latihan fizikal. Okey, praktis. Setelah berkumpulan, pilih satu sukan yang anda mungkin anda tahu ataupun anda memang main sukan tu. Hasilkan satu kerja projek yang mengandungi perancangan dan pelaksanaan satu sesi latihan fizikal bagi sukan yang anda pilih tadi. Dan projek tersebut hendaklah merangkumi A. Perancangan dan pelaksanaan latihan fizikal, pengiraan beban latihan, dan C. Cadangan penambahbaikan. Ini boleh buat di kelas secara individu ataupun berkumpulan. Okey, anda sendiri buat. Bayangkan anda adalah seorang jurulatih ataupun coach. Okey, kita masuk dalam keletihan dan kelesuan otot. Keletihan dan kelesuan otot tidak dapat dielakkan oleh individu yang bersukan. Keletihan dan kelesuan otot ini melibatkan kombinasi fizikal, kognitif dan emosi. Okey, tengok dulu apa keletihan. Ia adalah kemerosotan kapasiti otot untuk menjana kuasa bagi mengekalkan aktiviti bersukan. Okey, ini oleh Williams, Rawson and Branch 2016. Keletihan dikategorikan kepada keletihan akut atau keletihan kronik. Okey, untuk yang keletihan akut ni biasanya dialami oleh atlet disebabkan tenaga yang tidak mencukupi untuk melakukan aktiviti sukan. Pada tahap ini, atlet masih dapat membuat aktiviti sukan tetapi pada kapasiti yang semakin menurun. Okey. Contohnya kalau kata ketika tengah lari maraton 10 km, dah lari 8 km dengan kelajuan yang sama, tiba-tiba 2 km hujung tempoh lariannya dah berubah makin perlahan. Itu contohnya keletihan akut. Kalau main bola sepak, sepanjang masa dia berlari, dah tiba-tiba hujung masa game nak habis, dia dah mula banyak berjalan. Itu contoh keletihan akut. Okey, kronik pula berlaku apabila atlet berada dalam keadaan letih dalam tempoh yang panjang. Ia juga dikenali sebagai kelesuan. Maksudnya, selepas habis pertandingan, dia terus letih tanpa sebab lah. Dia letih terus. Lama lah masanya. Okay, dia lesu. Maksudnya nak buat apa pun memang tak boleh buat. Contoh, ni ada di track. Maksudnya letih selepas bersukan. Ni biasa. Okey. Kelesuan didefinisikan sebagai keletihan yang melampau secara fizikal atau mental. Ia juga kita panggil sebagai sindrom overtraining. Sindrom overtraining. Williams, Rawson and Branch 2016. Menurut bajet 1998, sindrom overtraining ini ialah atlet berada dalam keletihan berpanjangan dan prestasi rendah yang dikaitkan dengan simptom jangkitan penyakit atau kemurungan semasa latihan dan pertandingan. Simptom tersebut tidak terhenti walaupun berehat selama 2 minggu. Penyakit murung semasa latihan 2 minggu pun tak hilang. Kelesuan berlaku apabila atlet gagal untuk pulih sepenuhnya daripada keletihan selepas latihan atau pertandingan. Tekanan untuk meraih kemenangan mendorong atlet berlatih di luar kemampuan diri dan menjadi lesu. Selain itu, penyertaan dalam pertandingan yang terlalu kerap juga membuatkan atlet tidak dapat berehat dan pulih sepenuhnya. Kelesuan biasa berlaku dalam kalangan atlet yang terlibat dalam sukan jangka panjang seperti larian jarak jauh, lumba basikal lebur raya dan renang jarak jauh. Okey. Sekiranya gagal untuk mengatasi
kelesuan ini, atlet tidak dapat lagi meneruskan aktiviti sukan yang mengakibatkan kemerosotan prestasi serta boleh memudaratkan tubuh atlet. Kebiasaannya, prestasi atlet kembali ke tahap normal selepas berehat selama beberapa hari sehingga 2 minggu. Walau bagaimanapun, ada juga atlet yang lambat pulih daripada kelesuan itu mengambil masa sehingga beberapa bulan selepas tempoh rehat. Okey, untuk keletihan dan kelesuan yang dialami oleh atlet disebabkan oleh pelbagai faktor. Antaranya adalah kekurangan tenaga. Atlet menggunakan adenosine trifosfat ataupun ATP sebagai sumber tenaga bagi kontraksi otot. Bagi aktiviti berintensiti tinggi dan singkat seperti lari pecut 100 meter, bekalan ATP sangat terhad menyebabkan keletihan akut. Manakala aktiviti berintensiti rendah dan sederhana seperti maraton menggunakan tenaga dalam bentuk simpanan karbohidrat, lemak dan protein bagi membantu atlet melakukan aktiviti tersebut dalam jangka masa panjang. Aktiviti sukan juga menghasilkan pengumpulan asid laktik sebagai bahan sampingan metabolisme tenaga yang meningkatkan keasidan darah dan menyebabkan keletihan. So, kena tahulah apa yang nak kena bina. So, macam sini adalah ATP. Okey. Yang kedua, status hidrasi. Atlet yang melakukan aktiviti sukan mengalami kehilangan bendalai tubuh melalui peluh. Bendalai tubuh yang tidak diganti menyebabkan isi padu darah menjadi pekat dan pengangkutan oksigen ke jantung semakin berkurang. Keadaan ini menyebabkan peningkatan stres kepada sistem kardiorespiratori menjadikan atlet mudah letih. Selain itu, kekurangan bendalai tubuh menyebabkan suhu badan meningkat melebihi tahap normal dan ini boleh menyebabkan keletihan. So, kena ingat, air adalah penting untuk bersukan. Okey, elakkan darah menjadi pekat kerana dia akan mengganggu oksigen untuk sampai ke jantung atau ke otot dengan lebih kerap. Yang ketiga, kekurangan aktiviti pelaziman fizikal yang lazim. Pelaziman fizikal merupakan salah satu komponen penting bagi atlet supaya otot dapat bekerja dalam jangka masa yang panjang. Atlet yang tidak menjalani pelaziman fizikal secara konsisten akan menyebabkan kekuatan dan daya tahan otot merosot dan seterusnya keletihan. Sebab tu pentingnya berlatih. Walaupun tidak ada pertandingan, latihan tu penting. Sebab otot dah biasa membuat aktiviti. Itulah maksudnya pelaziman fizikal dah lazim. Otot kita dah lazim buat benda lah tu, tiba-tiba kita stop. Ni yang bahaya. Yang keempat, status kesihatan. Keletihan dan kelesuan juga berpunca daripada masalah kesihatan. Contohnya, status zat besi yang tidak normal menyebabkan atlet mudah letih kerana tidak mendapat bekalan oksigen yang optimum. Masa tidur yang tidak mencukupi juga menyumbang kepada keletihan kerana badan tidak dapat rehat secukupnya. Selain itu, stres dan kemurungan juga menyebabkan keletihan secara fizikal. So, tolonglah jika anda seorang atlet, pastikan tidur yang cukup 8 jam dalam tangan. So, elakkanlah bermain dengan handphone, bermain dengan tablet ataupun apa-apa gadget yang lain yang menyebabkan anda tidak tidur. Okey, so tidur adalah penting. Okey, info khas di sini. Tahukah anda perbezaan antara 3 acara sukan berikut? Marathon, dualton dan triathlon. Okey, kita tengok dalam kutip nanti. Baik. Tengok gambar pun dah tahu dah. Letih, lesu semua ada. Okey. Baik. Strategi mengurangkan keletihan dan kelesuan otot. Okey, ada banyak strategi yang atlet boleh aplikasikan atau gunakan. Antaranya adalah daya tahan aerobik. Meningkatkan keupayaan aerobik adalah satu cara mengelakkan daripada cepat letih. Okey, aerobik. Otot mula letih apabila bekalan oksigen berkurangan. Cara untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular adalah dengan meningkatkan latihan aerobik.
Kaedah yang dipilih perlu berdasarkan kepada daya tahan untuk meningkatkan oksigen dalam darah bagi membolehkan otot menguncup dalam tempoh masa yang lebih lama. Okey. Dan dalam masa yang sama dapat menghalang pembentukan asid laktik. So, paling mudah caranya adalah berjoging ataupun jalan kaki. Yang sekarang yang orang kata tengah top adalah berbasikal. Itu antara latihan yang paling mudah untuk mengekalkan daya tahan aerobik. Nampak gambar pun ada. Sebelah basikal, sebelah jogging. Okey. Yang kedua, pemakanan. Atlet perlu mengamalkan diet seimbang yang ada karbohidrat kompleks, ada protein, ada lemak, ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Pemakanan atlet perlu mengandungi karbohidrat yang tinggi serta lemak dan protein sederhana. Sebanyak 50% hingga 60% kalori diperlukan daripada sumber karbohidrat untuk memastikan bekalan tenaga yang mencukupi. Atlet jarak jauh boleh membuat teknik tokokkan karbohidrat, iaitu mengambil karbohidrat sehingga 70% daripada jumlah kalori seminggu sebelum pertandingan. Cara ini mampu mengekalkan simpanan glikogen otot dan mengurangkan kelesuan semasa pertandingan. Tengok gambar ni, sumber karbohidrat kompleks untuk mengurangkan keletihan dan kelesuan. Yang ketiga, rehat dan pemulihan. Aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan selama 5 hingga 10 minit perlu dilakukan setiap kali sebelum dan selepas latihan. Mulakan aktiviti secara beransur-ansur bagi meningkatkan tahap intensiti senaman supaya otot sesuai dengan keadaan. Atlet memerlukan rehat yang cukup antara sesi senaman dan ulangan serta antara set senaman. Keletihan ialah tanda bahawa proses pemulihan sepenuhnya tidak berlaku. So, kena faham Jadi, atlet perlu melakukan pemulihan aktif melalui intensiti senaman rendah seperti berjalan, berenang atau yoga. Atlet tidak boleh kembali ke latihan intensiti yang lebih tinggi sehingga pulih sepenuhnya. Ni gambar atlet buat warming up lah. So, amat penting warming up dan cooling down. Yang keempat, mekanik perlakuan. Semasa latihan, atlet perlu pastikan teknik lakuan adalah betul. Perhatian perlu diberikan kepada aspek ketidakseimbangan otot, corak pergerakan yang tidak betul dan keperluan melakukan aktiviti regangan. Kekuatan dan fleksibiliti akan membantu atlet untuk mencapai lakuan teknik yang betul semasa membuat aktiviti. Jika atlet tidak boleh membuat aktiviti dengan lakuan yang sepatutnya, maka atlet perlu mengubah suai teknik latihan. Okey, mekanik perlakuan yang tidak betul akan mengurangkan kecekapan dan seterusnya membakar lebih banyak tenaga. Jadi anda kena pilih, anda main sukan apa, otot apa yang anda nak kena kuatkan, yang mana kena kurangkan. Tak boleh latih semua sekali. Memang tak jadi punya. Okey. Teknik lakuan yang betul dapat mengurangkan keletihan dan kelesuan. Contoh dalam gambar ni pun nak lontar peluru. Tak semestinya gambar ni orang besar macam ni boleh menang kejohanan. Ada yang pernah dilihat orang yang lebih kurus boleh menang sebab teknik yang betul ketika membuat lontaran. Okey. Yang kelima, hidrasi. Semasa bersukan, kehilangan air dan elektrolit melalui peluh tidak dapat dielakkan. Kehilangan peluh yang banyak meningkatkan suhu teras tubuh dan menyebabkan dehidrasi. Oleh itu, atlet perlu mengambil minuman sepanjang hari, terutama sebelum, semasa dan selepas bersukan untuk mengurangkan keletihan dan kelesuan. Minum air. Okey. Minum air sejuk pun boleh, tetapi air sejuk di mana air itu asalnya suam diletak dalam peti ais. Air sejuk tu boleh minum. Jika tambah dengan ais ketul, itu yang tak digalakkan. Okey, so kena ingat yang itu. Okey. Okey. Bincangkan kemungkinan acara atlet acara pecut 100 meter, atlet sukan bola sepak dan
lari jarak jauh 10 km berpotensi mengalami keletihan. Laporkan dalam bentuk folio. Ni pun boleh buat nanti dalam kelas ya. Okey, mari kita lihat apa yang ada soalan dalam bab ini. Yang pertama tadi, okey, ni sama macam yang lepas Saya ulangan balik je. Okey, di mana apakah tujuan atlet melakukan latihan bebanan? Okey, di sini. Apa dia punya tujuan? Ni ada 4 pilihan jawapan Pilih latihan yang untuk tenaga aerobik. Okey, yang ni mengapakah aktiviti main sukan lain dalam waktu lain apa dia punya punca dia. Okey. Seterusnya untuk struktur dan esei ni contoh huraikan, saya ada huraikan perhubungan antara pemboleh ubah. Okey. Nyatakan beza letih dan lesu. Okey, inilah tadi contoh. Okey. Jadi ni ada dalam buku teks, boleh rujuk dan boleh bincang dengan guru masing-masing. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian terima kasih. Jumpa lagi.